الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua amalan kita, sama ada dunia dan akhirat, ibadat, politik, ekonomi, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa-apa harta yang diberi oleh Allah kepada Rasulnya secara aman, tanpa peperangan, daripada penduduk negeri, maka harta itu milik bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kaum keluarga yang memerlukan bantuan, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir yang putus belanja di dalam perjalanan, supaya kekayaan itu, harta itu tidak berpusing di kalangan orang-orang yang kaya saja, yang berada kalangan kamu. Apa-apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ajaran Islam, hendaklah kamu mengambilnya. Dan apa-apa yang dilarang
hendaklah kamu meninggalkannya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat balasannya kepada orang-orang yang derhaka menentangnya. Ayat yang sangat penting ini sebab nuzul, sebab turunnya berhubung dengan harta rampasan kaum Yahudi yang menyerah kalah. Kaum Yahudi yang terkenal mengumpulkan kekayaan, merupakan kekayaan yang diambil, harta yang diambil dengan damai. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan cara mengagihkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang sudah menjadi harta negara itu hendaklah diagih dan dibahagikan kepada rakyat yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Jangan sekali-kali kekayaan negara itu berpusing-pusing di kalangan orang-orang kaya di dalam negara itu. Hanya sedikit saja turun kepada rakyat. Inilah dia ajaran ekonomi Islam bagi negara umat Islam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dan ditunjukkan cara beramalnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia hari ini hanya mengenali dua teori ekonomi. Yang dikenali dengan liberal kapitalisme, yang dikenali dengan sosialisme dan komunisme. Aliran yang pertama memberi kekayaan yang sebebas-bebasnya. Orang-orang kaya di dalam negara itu berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan dengan apa sahaja, walaupun dikatakan ada habuan untuk orang-orang miskin. Apabila harta menjadi matlamat dan tujuan, habuan yang diberi kepada orang miskin tidak boleh menyelesaikan masalah mereka. Tidak lebih daripada ibarat pepatah melepah batu di tangga. Adapun teori yang kedua, komunisme dan sosialisme. Memilik negara kan kekayaan negara di atas nama untuk membantu orang-orang miskin. Negara yang berkuasa memilik harta negara, maka menekan dan menindas orang-orang yang mengumpulkan kekayaan. Terdedah pada hari ini sifat cintakan harta yang ada dalam diri manusia tidak boleh dihapuskan. Apabila pemimpin negara komunis dan sosialis menjadi pengumpul harta yang lebih zalim daripada negara-negara kapitalis, menyekat kegiatan perniagaan, kegiatan ekonomi di atas nama masyarakat, menyebabkan semua negara komunis dan sosialis jatuh mundur dan mengubah dasar mereka kepada ekonomi bebas.
Dunia melupai, termasuk orang Islam sendiri, lupakan ajaran Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menghalang mengumpulkan kekayaan dengan syarat halal. Jangan haram. Sama ada haram zat harta, haram cara mencari harta, riba, menipu dan sebagainya, menekan dan menindas, diharamkan oleh Islam. Kekayaan yang dikumpul itu diwajibkan zakat, diwajibkan menyumbang secara wajib, secara sunat, dengan tidak menyekat kekayaan, menjanjikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan menjanjikan sifat yang baik kepada orang-orang yang tidak Islam. Inilah pendekatan yang ditunjuk oleh Islam. Hanya orang-orang kaya sahaja yang diambil zakat. Hanya orang-orang kaya sahaja yang diambil cukai. Adapun mengambil cukai orang miskin diharamkan oleh Islam. Inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua zakat, sama ada binatang ternakan, lembu, kambing dan unta, kerbau, semua zakat pertanian, semua zakat harta, perniagaan, emas dan perak, diwajibkan kepada mereka yang kaya raya sahaja. Termasuk cukai yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam, dikenakan kepada orang yang kaya sahaja. Adapun apa yang disebut dengan cukai barangan di atas nama tanggungjawab terhadap negara yang dikenakan kepada semua rakyat, termasuk melibatkan orang-orang miskin yang membeli barangan, bukan sahaja zalim terhadap rakyat yang miskin, dalam masa yang sama akan menaikkan harga barang yang menjadi beban kepada rakyat. Hari ini marilah kita melakukan muhasabah, melihat kepada Quran, melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar dengan sempurna, dalam keadaan kita bersemangat menentang golongan anti hadis, golongan yang menolak hadis Nabi yang jumlahnya kecil. Tidak dinafikan menolak hadis adalah sesat dan menyesatkan, tetapi di sana ada kumpulan yang lebih besar, kumpulan yang berkuasa memerintah, menolak Quran dan hadis kedua-duanya sekali. Jangan kita lupa melakukan rojokan petunjuk Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sentiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya Islam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan yang paling baik kepada kamu, kepada siapa yang mengharapkan selamat, yang mengharapkan rahmat Allah, segala kurnianya, mengharapkan selamat di hari akhirat, dan berzikir menyebut Allah, ingat terhadap Allah dengan sebanyak-banyaknya. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafi'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya. Marilah kita menilik dan mengira diri masing-masing, menilik pegangan hati kita, amalan dan perangai kita, sebelum kita dibawa di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat, tidak berfaedah harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrayn lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selepasku selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah pengajaranku. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang direka-reka dan diada-adakan, tidak ada kena mengena dengan petunjuk Islam. Pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kerana semua perkara yang bercanggah dengan Islam itu sesat dan menyesatkan, membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Dan diberi kelebihan bersama dengan baginda dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر عبادك وإماءك المظلومين في مصر وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين والمنافقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.